Assalamualaikum semua, selamat kembali ke channel Mak Don. Sekali lagi dengan aku Mak Don. Dan hari ini kita akan sembang tentang sebuah series yang ada dekat iFlix dan WeTV, iaitu KL Gangster Underworld. Okay, sebelum tu aku nak cakap terima kasih kepada subscriber lama dan selamat datang kepada subscriber baru yang mana tengah tonton ataupun baru nak tonton channel aku. Kalau anda suka pada penghujung video ini, suka dengan konten-konten yang aku hasilkan, boleh tekan button subscribe. Okay, so KL Gangster Underworld merupakan sebuah spin-off lah. Bukan spin-off, dia sebuah series yang mana period masa dia adalah sebelum KL Gangster filem itu sendiri. Dia diarahkan oleh Faizal Ishak, lakonan Beto Kushairi, Amirul Afendi, Zahirul Azim, Azhan Rani, Nabila Huda dan lain-lain lagi lah. Dia dah 2 season tau. Season pertama ada Namron tak ada. Season kedua Namron ada. Okay, Namron ni kiranya orang baru lah pada season kedua ni. Baru-baru ni dia dah release final episode. Okay, minggu lepas dia dah release final episode dan minggu ni dia akan release final episode secara percuma dekat WeTV. Walaupun orang kata kas-kas dalam series ni dia pun tak banyak followers dalam IG, tapi still boleh dikira successful sebab ramai yang tengok dan ramai yang tahu pasal series ni. Malangnya kemungkinan besar mereka akan tamatkan dekat season 2 saja. Walaupun dekat penghujung episod season 2 ni mereka ada bagi pembayang kata nak continue untuk season 3, tapi disebabkan terlalu banyak cetak rompak dekat Telegram, dekat Facebook, dekat YouTube, semua pakat upload secara percuma dan bagi orang tonton. Kata-kata pelakon antara yang tiga yang utama lah ni, iaitu Beto, Zahirul Azim dan Amirul Afendi ni, mereka dah sign off. Mereka dah buh dekat mereka punya Instagram kata selagi ada cerita rompak ni mereka tak akan main lah, mereka tak akan sambung season 3. Dan kalau bersambung pun mereka tak akan ada. So lah ni ada 2 possibility, sama ada season 3 tak akan dibuat terus ataupun season ketiga akan dibuat tapi dengan pelakon baru, which will not be the same lah. Sebab 1 dan 2 kita tengok pun aku rasa rata-rata suka dengan performance ketiga-tiga teraju utama ni. Jadi kalau mereka replace dengan orang lain, aku takut dia jadi domino effect. Maksudnya bila 3 ni dah sign off, yang lain pun kemungkinan besar takkan join juga untuk pembikinan season ketiga. Isu dia lah ni adalah pasal cetak rompak tu sendiri. Aku tak faham. Aku sangat-sangat tak faham dengan orang Malaysia ni sebenarnya. Sebenar-benarnya aku sangat-sangat tak faham. WeTV dah bagi percuma dah. Okay, kita kena tunggu lama je sikit kalau kita nak tengok secara percuma. Tapi kalau kita tak mau tengok secara percuma, kita boleh beli, kita boleh subscribe. Kalau hampa tak mau subscribe dekat WeTV sebab mahal, hampa subscribe lah dekat iFlix. Tak salah aku berbeza harga dia. Sebab bila aku tengok WeTV, dia macam terlalu mahal. So aku pindah ke iFlix and then aku tengok dan tak salah aku berbeza. Sebab tu aku subscribe. Aku langgan VIP. Sebab tu aku dah habis tengok dah, aku tahu apa yang jadi. Dan aku rasa berbaloi untuk aku spend duit aku selama sebulan tu untuk tonton KL Gangster Underworld saja. Di samping tu hampa boleh tengok series-series lain dan orang kata filem-filem lain yang ada dekat iFlix tu dengan satu bayaran sahaja. Lagipun series ni hanya sebulan, jadi berbaloi lah kan. Lepas habis sebulan tu padam lah. Lepas ni apa boleh tengok free dah. Yang aku tak faham pasal apa lepas dah bagi free, kita ni penonton ni still nak lagi cetak rompak. Kita nak download, kita nak screen record benda tu dan kita nak upload dekat platform kita sendiri. Dan yang menyedihkan adalah bila kat bawah tu pakat komen kata oh support. Aku sangat-sangat tak faham part ni. I mean like kita nak industri filem kita maju, tapi kita sendiri tak support dengan cara yang sah kan. And then ada pula yang fan-fan tu duk konon-konon oh reviewer yang menjatuhkan industri, padahal hampa sendiri yang tak sokong filem tempatan. Aku ada terbaca satu komen yang cakap kata sama je WeTV pun bagi free juga. So apa salahnya kalau kami tengok kat channel lain yang bagi free juga? Okey, yang pertama mungkin hang kena jalani pembedahan dulu untuk check sama ada otak hang tu ada ke tak. Yang kedua, bila lepa tayang free, maksudnya lepa perlukan numbers tu untuk meyakinkan investor for next season
to invest dekat lepa. Hang pernah dengar frasa there's no such thing as free lunch? Maksudnya tak ada apa yang percuma pun. Nak masuk toilet pun hang kena bayar 2 kupang. Tu orang kata benda biasa lah kita nak sembang kan. Takkanlah lepa nak bagi secara percuma. Ada sebab dia. Bila adanya fan, ada viewer yang tengok, ada views dekat situ, ada numbers, dia boleh yakinkan next investor untuk invest. Macam mana lepa nak dapat keuntungan kalau lepa tak gunakan bayaran? Ada yang kenakan bayaran, yang tak ada kenakan bayaran boleh dapat profit daripada periklanan. Bila hang tak bayar, tak salah akulah, iFlix akan letak iklan dekat dalam series tu, dekat dalam episod tu, selit-selitkan macam YouTube lah. Bila hang monetize akan ada iklan. So dekat situ hang boleh rolling balik duit. So bila hang support channel yang tak sah ni, kononnya sebab WeTV bagi free, hang dah memusnahkan lepa punya kerja. Oh, lepa dah penat-penat berlakon, lepa dah penat-penat craft benda ni, hang sewenang-wenangnya upload. Dan hang sewenang-wenangnya pergi tengok dekat channel yang tak sah. All because hang tak mau spend a little bit of money untuk subscribe. Susah untuk kita faham bila filem yang tak bagus bersepah dekat luar sana. Dan filem tu lepa jual guna social media influencer, lepa jual guna pelakon yang ada ramai IG, ramai followers kat social media kan, yang ada rupa, lepa jual dengan benda-benda tu. Orang pun support. Tapi bila ada series yang bagus, yang tak menggunakan platform artis itu sendiri, selebriti itu sendiri, hampa tak support. Kan confused. Bila hampa support secara sah, ada numbers, lepa boleh meyakinkan next investor untuk buat season 3 lagi besar. Sebab tu kalau hang perasan, skala season 1 dan skala season 2 ada nampak beza dia sikit. Sebab lepa tahu ada sambutan. So investor kemungkinan besar invest lebih sikit dekat situ. Bila ada sambutan season 3, kemungkinan besar dia akan peluahkan lagi skala tu. Tapi bila tak ada sambutan, based on numbers yang ada dekat iFlix dan WeTV, siapa nak invest? Siapa nak invest dekat benda yang hang senang-senang boleh pergi cetak rompak tayang kat tempat lain? Aku tahu mesti akan ada orang kita yang akan cakap kata, alah, lepa sembang kan, nanti lepa berlakon. Enggak kalau orang panggil. Betul lah. Tapi kemungkinan besar bukannya lepa berlakon untuk series tu. Kemungkinan besar lepa akan berlakon terus filem. Mana tahu kayak Against the World terus. Yang 3 tu bukan dah series, terus buat filem. So sekali lepa nak berlakon series ni, kemungkinan besar lepa tak mau. And lepa dah bagi tahu pun, hang tak boleh samakan diri hang dengan semua orang. Bila orang dah buat keputusan, so hormat lah. Dia ada prinsip dia. Dia pun tahu buat apa dia nak spend masa, tenaga dia untuk memeran sesebuah watak tu. Apabila orang tak appreciate pun, apabila dia tahu benda tu nanti akan ke laut, baik dia spend masa dia, tenaga dia, ilmu dia dekat filem-filem lain yang lebih terjaga. Aku tak tahu nak cakap apa lah. Bukannya tak boleh kita nak minat seorang tu, tapi jangan tak sub sampai filem yang tak bagus pun nampak kata bagus. Aku happy gila Against the World wujud. Sumpah, tak bohongnya, aku sangat-sangat happy. Ya, aku memang benci filem Gangster, sangat-sangat benci. Sebab there's no gangsterism langsung dalam tu. Tak nampak gangster langsung, hanya ada bertekak, fighting, habis. Gangster Underworld meluaskan benda tu, faham tak? Tapi kredit harus diberikan lah dekat Samsul. Sebab kalau dia tak buat dulu benda tu, macam mana mereka nak buat series? Dia kena ada yang menggerakkan lah. Of course lah, benda tu aku acknowledge, cuma doesn't change the fact yang KL Gangster tu teruk. So bila wujudnya KL Gangster Underworld ni, aku sangat-sangat happy lah. Tapi bila jadi macam ni, aku tak tahu nak cakap apa. Aku macam tak apalah kan. KL Gangster 3, Underworld 3 ni, kalau mereka nak season 3 ni, kalau mereka nak continue pun, kalau tak ada 3 ni pun tak apa, aku still tengok. Tapi aku respect ketiga-tiga ni. Okay, ni contoh dia. Yang ketiga-tiga orang ni mereka dah tunjuk contoh bahawasanya penat lelah lagi penting daripada wang. Apa guna kita buat teruk-teruk tak dapat sambutan. Orang senang-senang cerita rompak. Yang social media influencers tu, yang tak ada bakat, yang ada rupa, do the least sahaja dapat recognition yang tinggi.
Kalau aku pun penat. And actually aku pun dah penat dah sebenarnya dengan industri perfilman ni kan, dengan pengarah yang tahu apa-apa, dengan filmmaker, pengkarya katanya yang tahu apa-apa, buat filem teruk tapi in the end salahkan reviewer, salahkan pengkritik. Diri sendiri tak salah. Diri sendiri dah pandai dah pasal filem. Kononnya lah kan, yang reviewer ni lah yang tak tahu apa pasal filem. Aku masak nasi, aku bagi hang makan. Hang kata tak sedap. Aku abang kat hang kata hang bukan pernah masak pun. Atau aku akan abang kat hang kata hang masak sendiri. Padahal hang main restoran aku masak, aku bagi kat hang. Hang bayar duit. Hang kata tak sedap, aku abang kat hang. Pergi belakang dapur, masak sendiri. Boleh macam tu? Tak boleh. Benda paling simple dah. Aku dah bagi analogi yang paling simple dah untuk hampa faham. Pasal apa pengkarya-pengkarya ni tak boleh nak cakap macam tu dekat pengkritik, dekat movie reviewer. Hanya dengar sahaja. Okay? Kalau hampa tak mau ambil pot, tak payah ambil pot. Dan kalau hampa rasa apa yang dia cakap tu salah, dia bidah balik dan cerita balik. Ya, ada reviewer yang melalut gila review kan, yang mengarut, yang tak ada isi dia, yang tak olah betul-betul. Ada reviewer yang olah elok-elok, yang tak gunakan bahasa kesat, yang structure dia punya speech, yang bagi contoh-contoh yang lebih baik untuk pengarah filem tu jadikan reference in the future. Pasal apa benda-benda tu patut ambil? Macam mana kita nak bergerak maju dekat kehadapan kalau kita tak terima teguran orang? Macam mana kita nak tahu kata kita boleh buat sesuatu benda tu dengan lebih bagus kalau orang lain tak point out dekat kita? Sekian saja kita punya perbincangan discussion pada malam ni. Kita jumpa lagi untuk next video. Terima kasih banyak-banyak kepada subscriber lama dan baru. Terima kasih sebab sudi menonton. Jangan lupa support filem lokal semua bangsa, yang penting lokal, di platform-platform yang sah. Kita jumpa lagi next episode. Bye bye. Tak sama apa lagi. Cahaya dalam bahaya sekarang. Yang kau halis kenapa tu anak kau lah?